harta benda dunia. Ni sambut Maulid Rasul tak tahu. Berapa kali dah suruh ni sambut? Setiap buka dah kot, kan? Cuma kecil besar tu cerita lain. Sambut tetap sambut, mempunyai lalu merintang batas, sambut tetap tu sambut dia kan. Tu dia semangat sambut Maulid Rasul ni. Tapi pernah tak kita cerita, kita tanya macam mana kita nak buktikan cinta kita ni pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Macam mana kasih sayang kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah Ansar teruji cinta mereka. Kita macam mana? Kita macam mana? Hari ni mungkin kita tak ada perang lagi, tak ada apa lagi. Tapi tuan-tuan, apa kata? Apa kata? Cuba kita renung balik. Daripada kita sambut Maulid Rasul, ceramah nanti kita akan buat dengan qasidah yang kata, semuanya itu adalah untuk mengobarkan semarak cinta kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi cinta kasih ini nak halau mana? Fa aina tadhhabun? Nak pergi mana semua? Oh sayang macam tu ya. Habis-habis apa kita nak buat? Dah sayang dah Nabi ni. Kan? Dengan qasidahnya, qasidah apa ni? Ya Hanana bukan? Ya Hanana. Saya tahu lah. Ya Hanana kan. Pokoknya stadium cerah tu penuh. Kan stadium badminton cerah kan. Ya Hanana Habib Syekh. Tuan-tuan, cinta tu dah ada, tapi nak ke mana yang kita nak tumpahkan cinta ini? Kita nak bawa ke mana? Nak halau mana kita nak bawa cinta kita? Maka sudah tentu kita kena buat untuk kita menjadikan pendorong untuk kita lakukan apa yang Allah Ta'ala suka, apa yang Rasulullah SAW akan rasa tenang hati dia bila dia tengok. Jadi apa dia tuan-tuan? Yang paling besar, dia ada banyak perkara, tapi guru saya besar, dia kata kalau ceramah tu tolonglah ingatkan masyarakat tentang perkara ni. Apa dia? Untuk orang lelaki, tolong kalau betul sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong jaga sembahyang berjemaah. Kalau betul kasidah kita, betul selawat kita, betul ceramah hak kita tu dengar, kaset hak kita tu dengar, siaran radio King hak kita tu dengar. Kalau betul kita ni sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul selawat kita dalam solat kita, jagalah sembahyang solat. Solat kita ni secara berjamaah. Usahakan. Kalau masa kita ada kat tempat kita ni, ni surah Luqman ni dah tempat dia. Kalau masa kita duduk di pejabat, kat pejabat tu lah tempat dia. Takkan ada surah pejabat tu kan. Maksudnya kita usaha untuk jaga solat berjamaah. Ini bahawa betul kita sayang pada Nabi. Sebab Nabi SAW lazim, Nabi SAW melazimi solat berjamaah ni habis-habisan. Untuk orang lelaki dah ni, orang perempuan dia ada option, tak ada masalah. Bahkan orang perempuan ni lebih utama. Kalau setakat nak semayang tu, semayang kat bilik dia lagi utama. Tapi kalau nak belajar dengan ceramah tu cerita lain lah. Itu bab menuntut ilmu. Tapi kalau bab nak semayang sajalah, saja nak semayang, tak apa, tak datang pun tak apa. Tapi kerja perempuan, halau orang lelaki ni supaya datang. Halau je. Cuma cara halau je lah, pandai-pandai lah. Tengoklah suami kita keturunan apa kan. Kalau dia ada keturunan pang 5, jangan datang untuk halau. Dia pang 55 dah, jadi draft pula lah 1599. Maksudnya pandai-pandai lah. Cara nak halau tu atas kreativiti perempuan lah kan. Kalau kita halau pergi Giant boleh, pergi Carrefour boleh, halau sampai ke Nilai 3 kita halau kan. Jadi takkan nak pergi masjid surau tak pandai pula. Macam mana nak buat Ustaz? Macam mana Ustaz? Ada pandai dah kan. Paling-paling dah pun nak letak tengok setengah jam lagi nak masuk waktu. Bang, baju Melayu dan dekat saya dah gosok siap, ada atas tu. Dah. Apa saya pula? Mesti panik dia tu, panik kan. Apa saya pula? Dah kan nak maghrib dah ni. Di surau lah. Oh iya ke? Ada ceramah ke kat surau? Kan? Dia tanya balik bini dia dah. Abang tak tahu lah. Tiap-tiap hari ada sembahyang jemaah kat surau tu. Kan? Cuma tuan-tuan perempuan buat lagu tu sekali, halau dengan cara tu, InsyaAllah berlari-lari dia datang. Tak sempat nak salam lah. Ribut. Ini dah nampak laki pilah kain
Ambil kopiah, dah mula. Bang, gula habis. Bang, garam habis. Bang, bawang habis. Kalau abang tak beli, abang beli kedai mamak tu. Makan sendiri kedai mamak. Saya tak masuk. Oh, betul. Janganlah garam sangat. Dia nak pergi semayang apa kan? Pesanlah bang, garam dah habis. Balik surau tu singgah kejap. Beli garam. Kita tunda sikit makan. Masak tak dapat ada garam kan? Tak apa. Saya dah gulai setakat mana boleh dulu. Lepas tu pun garam. Jadi maksudnya, kita kena ada gotong royong tolong-menolong. Supaya orang lelaki dapat semayang 100% yang akhir balik di masjid surau setiap waktu. Bukan target maghrib, isyak, subuh saja. Setiap waktu kalau boleh. Tapi mungkin zuhur asar tu Allah alam lah. Kebanyakan kita ada kat tempat masing-masing dah. Berapa? Fikirlah macam mana. Ini kalau betul kita cinta dan kasih pada Nabi SAW. Setiap hari Isnin, hari Khamis, amalan kita akan dibentangkan kepada Nabi SAW. Apa perasaan Nabi Allah tengok amalan kita. Jadi benda ni akan jadi nyata macam mana bila kita gotong royong atas perkara. Gotong royong macam mana? Kita saling menggalakkan satu sama lain, ingat-mengingat untuk supaya dapat jaga sembahyang 5 waktu secara berjamaah. Boleh tak? Supaya perkara ni setiap kali kita sambut Maulidul Rasul, kita tahu ada benda yang kita kena lakukan. Kita buat kajian lah. Orang-orang akhir balik lelaki kawasan kita ni ada berapa orang? Tak tahu. Pak budak akhir balik tu saya cerita lah kan. Itu bonus ya kalau mereka datang. Tapi yang akhir balik lah. Dan waras, kata waras pun jangan ambil riwayat lah dalam kajian tu. Kena kajian. Pergi ni rumah ke rumah, lorong ke lorong, rumah ke rumah, pergi tengok seorang-seorang kan. Assalamualaikum, oh nama apa? Nama Cik Ahmad. Ada orang anak berapa orang kan? Nak pergi. Hari ni 2 rumah, esok 2 rumah. Kalau ADK buat lagu tu lah. Orang surau ni sendiri buat lagu tu. Gotong royong buat kajian, insyaAllah. Saya ingat dalam sebulan apa? Karya kita ni kita akan tahu. Lorong ni berapa orang lelaki, lorong ni. Dan baru kita tahu berapa persen sebenarnya yang datang. Sebab saya rasa ramai yang datang masa bulan Ramadan tu lah. Kebanyakan mereka menghilang. Maknanya surau kita ni kita tahu kapasiti dia. Sini buat jemaah. Lagi kita tahu. Kan? Tolaklah orang-orang musafir dia buat menumpang tu, tapi lagi kita tahu. Ada di tu. Buat segala saya. Kita kena gotong royong akan perkara. Target kita setiap orang lelaki akhir balik yang mana ada masa azan diazankan akan datang untuk solat. Baru betul kita ni dapat nak menggembira. Sebab kalau kita sayang, kita nak gembirakan orang yang kita sayang, betul? Betul tak? Alah, kan dulu kan. Dulu, tak ingat dulu. Zaman duk bercinta-cinta dulu kan. Kalau adik kita tu kata, abang ni kalau pakai baju biru semua cembuk dah. Tak ada dah orang lain yang lebih smart daripada abang ni dah. Oh siap. Akhir biru habis. Spender pun biru. Baju seluar ni tak payah cerita lah. Biru habis. Sebab apa orang yang kita sayang ni kata, biru ni bagus. Adik pun lagu tu juga. Abang dia kata, oh adik kalau kena lah baju warna kuning ni, Allah, berseri-seri, bercahaya-cahaya tu dia. Habis tudung dia buat air kan? Dia baju dia biru tanah pula. Habis air masuk tanah pula kan? Kuning air, kuning tanah, kuning belang-belang, bintik-bintik, macam-macam kuning lah keluar. Sebab abang dia kata, kalau pakai kuning memang cun kan? Sebab sifat fitrah kita, bila kita sayang pada satu orang, maka kita akan berusaha untuk sukakan hati dia. Tuan-tuan, kalau kita betul-betul cinta, terbukti dan teruji cinta kita kepada Rasulullah SAW, maka sangat perlu untuk kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan sunnah yang terbesar dalam senarai sunnah, yang teratas dalam senarainya, solat berjemaah 5 waktu di tempat azan diazankan secara berjemaah di awal. Itu yang terbaik. Kan? Puan-puan ada option. Nak datang boleh, tak datang boleh. La tamna'u nisa'akum al-masajid.
Jangan kamu larang isteri-isteri kamu bila mereka nak ke masjid, wanita-wanita kamu jika mereka nak ke masjid, kata Rasulullah. Walakinna buyutahunna khairul lahunna, tapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Kalau setakat nak semayang lah. Tapi kalau setakat kalau datang nak dengar mengaji, nak belajar dan sebagainya, itu cerita lain. Isteri saya dah kahwin ni anak sulung 18 tahun. 19 tahun lah saya kahwin kan. Takkan 17 tahun pula kan. Anak sulung 18. Maknanya saya 19 lah dah kahwin ni. 19 tahun dah. Tak pernah isteri saya datang salat disuruh di masjid. Tak pernah kan. Saya harap saya tak pernah ajak. Dia pun tak pernah minta nak ikut. Pergi sendiri lagi tak pernah kan. Dia pandai pergi sendiri ni, pergi sekolah dia pandai kan. Tak lain semua dia tak pandai pergi. Saya kena bawa kan. Dia tak pernah. Dan dia ustazah lah. Dia nak belajar apa lagi? Dia ustazah. Kalau dia ada tak ingat, dia boleh tanya saya ustaz kan. Tak payah nak pergi tanya ustaz mana, nak tanya aku ni kan. Dia ustaz apa? Kalau saya tak tahu, saya pergi tanya tu guru saya kan. Apa masalah? Jadi maknanya dia tak ada keperluan lah untuk datang dengar belajar ke. Dia tak ada keperluan. Perempuan pun macam tu. Kalau suami perempuan ni ustaz, tak ada keperluan sangat lah. Kecuali kalau kata datang tutup buku pada suami lagi ke, maksudnya mungkin ada manfaat lah untuk datang dengar dan sebagainya. Tapi maksudnya orang perempuan tak dibebankan. Mereka datang kerana ada satu-satu kemaslahatan. Tetapi yang dibebankan oleh orang perempuan ialah menghalau orang lelaki ni supaya datang surau. Cara halau masing-masing. Dia turun saja, nampak turun maghrib tu kunci siap-siap itu. Abang, jangan balik sebelum habis isyak. Saya tak buka dah kunci di mana-mana. Mangga kat dalam tu. Mangga kat dalam kan. Kot dia ada kunci dia sendiri kan. Jadi mangga kat dalam. Lepas isyak pun saya buka kunci ni. Jadi abang jangan nak pandai balik sebelum isyak. Dia ada duduk surau tu. Sebab Nabi SAW sangat tekankan orang lelaki supaya dapat datang solat berjamaah. InsyaAllah tuan-tuan. Semoga Allah SWT beri taufik untuk kita faham. Ada soalan? Sementara saya minum air lah. Kalau ada, kalau tak ada jangan paksa lah. Dalam bukan apa. Takut saya tahu jawapan tu. Soal-soal saya memang tahu jawapan tu kan. Ada ingat pula ayat dia, hadis dia, Asia. Sejak pula saya berani. Ada berani? Kalau saya tak tahu, tak apa. Tapi saya akan jawab. Menghujur lalu melipang patah. Jawab tetap jawab. Saya akan jawab. Saya akan kata, maaf, saya tak tahu. Itu pun jawapan juga. Jadi saya tak kisah main soalan lagu mana pun kan. Saya tak kisah. Kalau ada, kalau tak ada, insya-Allah kita boleh tutup majlis kita. Mudah-mudah nampak orang bahagian nasi pun macam marah tu. Kalau lepas ni yang belakang pula. Ya. Yang belakang kita kumpul soalan sedikit. Tuan. Soalan bukan secara topik, ada soalan lain sekali. Sikit tak apa, jangan banyak lagi. Isu kalimah Allah. Okey, isu kalimah Allah. Nak suruh ulas tu? Tak puas hati lagi. Kita baca. Nak suruh ulas juga? Kita ulas. Jadi pertama kita balik pada soalan pertama tadi lah tentang bumi Madinah dan bumi Makkah. Baik. Sudah tentu Makkah adalah satu tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bumi yang mana diberikan nama tanah yang sangat berkat, tanah haram. Saya baca dalam tafsir Khawatir Asy'arawi menyatakan bahawa haramnya tanah Makkah ini, Makkah ini tanah haram itu. Ini bukan haram jadah tau. Haram tu. Ini haram. Kenapa haram? Dia masalah bahasa Arab lah, bahasa Arab ni. Al-Haramain, dua tanah haram. Haram ini bukan haram, haram halal haram. Itulah sah batal tu. Haram kat sini
Dalam bahasa Melayu dia yang paling hampir hormat. Haram dengan makna kata kehormatan. Maknanya ini tanah haram, tanah yang dimuliakan, yang dihormati, diberikan kehormatan oleh Allah Ta'ala. Jadi tanah haram ni, haram dia ni ialah bukan setakat tanah, atas tanah tu saja, tapi sampai 7 langit ke atas daripada Mekah itu haram. Kalau pilot orang bukan Islam lalu boleh tembak, tak boleh masuk. Ruang udara Mekah pun haram. Ataupun 7 petala bumi ni pun haram. Dia punya kehormatan dia. Itu kehormatan. Dan Makkah ini sudah tentu satu tempat yang mulia, sehingga apa saja amalan di Makkah digandakan 100,000 kali. Manakala kita pergi Makkah tu, subhanallah 1,000 kali. Subhanallah 1,000 kali. Pahala dia tuan-tuan. Satu rakaat solat 1,000 rakaat. Tu tak tengok Kaabah lagi. Semayang pejam mata tak nampak Kaabah bukan. Ataupun semayang balik tiang tak nampak pun Kaabah. Tapi kalau siapa pandang Kaabah, setiap hari Allah Ta'ala turunkan 120 rahmat yang khusus untuk Kaabah. 60 rahmat diagihkan kepada orang yang tawaf, 40 lagi kepada orang yang solat sekeliling Kaabah, dan 20 lagi kepada orang yang melihat Kaabah. Maknanya kalau tak berhenti nak buat apa, dah duduk Masjidil Haram tu duduk tengok ya Kaabah tu. Tengok Kaabah tu, pahala rahmat. Bahkan Qadiyah rahmatullahi alaihi kata, sepakat ulama bahawasanya melihat Kaabah di Masjidil Haram itu lebih utama, lebih tinggi darjat dia daripada kamu bersolat di rumah kamu. Mana kalau kita sejam solat nak lawan dengan tengok Kaabah ya, jauh lagi dia. Kaabah itu sendiri adalah kita melihat Kaabah itu amalan soleh. Itu bahagian Kaabah. Yang mana Kaabah ni ada di mana? Tak ada tempat lain lah, Mekah je lah. Tak ada lagi tempat lain Kaabah. Tak ada kan? Jangan ada, kalau ada. Dan Madinah Al-Munawwarah adalah tanah haram, yang mana Rasulullah SAW kata, sebagaimana Ibrahim menjadikan Makkah itu haram, maka aku memohon pada Allah supaya Madinah juga dijadikan haram. Maka Madinah Al-Munawwarah mempunyai keistimewaan yang tersendiri juga. Semayang di Masjidil Nabawi 50,000 kali ganda, ataupun 1,000 kali ganda, 50,000 darjat. Di Madinah Al-Munawwarah, satu tempat yang mana sehingga debu dia ni pun jadi ubat. Hadis sahih Nabi SAW beritahu bahawasanya tanah Madinah ini jadi ubat. Jadi siapa sakit, makan tanah Madinah. Ada berani? Tak ada kan? Tapi saya tengok satu orang mufti Malaysia ni, masa tu saya umrah bersama dia. Dia tak berapa sihat. Dia memang ambil debu tanah Madinah, campur dengan air, kan, lepas tu dia mendakkan tanah tu, dan dia minum air. Sihat dah. Tapi masalahnya tanah Madinah tu tak bawa balik dah. Kemuliaan. Dia sudah tentu kemuliaan Madinah kerana baginda Nabi SAW ada kat situ. Ada. Mana ada satu benda yang lebih mulia lagi? Siapa lagi lebih mulia daripada Nabi SAW? Dan orang-orang Ansar ataupun orang sahabat-sahabat ini, anak cucu dia kita kena jaga, hati-hati. Di Madinah jangan duk bertengkar dengan orang Arab, tak tentu ada. Kalau Bangla, Myanmar jaga kedai tu tak apa, bertengkar bila kan, nak tawar harga ke nak apa-apa. Tapi kalau dengan orang Arab ni hati-hati. Kita takut-takut dia anak cucu sahabat, anak cucu orang Ansar, dan yang didoakan oleh Rasulullah. Sebab Nabi SAW beritahu siapa-siapa yang mengancam, memberikan ancaman kepada